Nak beritahu itulah realiti dunia kita hari ini. Kadang-kadang manusia boleh tahan nikmat susah, tapi dia tak tahan dengan nikmat senang. Jangan sampai kena laknat Allah. Sudah, kita minta jauhkan, na'udzubillah. Sombong tak habis-habis. Kan? Tu sebab pengajaran daripada cerita tanggang tu betul tu. Sombong. Omak pun tak ngaku. Omak bawa pisang salai. Kenapa malaikat Jibril dengan Mikail ni menangis? Sebab dia takut dia pun akan dapat nasib yang serupa dengan iblis ni, Azazil yang dah jadi iblis ni. Nabi pernah tanya soalan tu, kenapa pula engkau risau kau masuk neraka? Bukankah engkau ni taat, engkau ni patuh pada Allah? Alangkan Azazil tu ketua malaikat pun Allah boleh sumbatkan dalam neraka. Ini kau pula kami ni malaikat yang biasa-biasa. Bayangkan. Pertama, Allah tentukan punca rezeki kita. Ada orang senang sebab dia kerja, gaji dia tinggi. Ada orang senang sebab perniagaan dia menjadi. Ada orang senang sebab hari-hari member dia belanja makan, dia langsung tak keluar duit. Datang pun nama alim free, naik kereta bawa tidur, tak payah bayar. Waktu makan bawa lambat keluar wallet, orang lain dah bayar dulu. Kenapa awak bayar? Sudahnya memang hari-hari belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak semua yang hadir pada hari ini. Pada Ustaz Tarmizi, begitu juga tuan guru kita yang sedang menikmati santapan. Dan alhamdulillah hari ini tak adalah yang komplain. Itik banyak mana tu kan. Besok tak cukup marah. Hari ini ada. Sabar, kalau lepas ceramah kan boleh beli lagi ya. Hari ini itik salai ada. Hari ini ada kuih semprit kait tangan mak saya pun ada. Sambal crispy mengidap pun ada. Susu kambing pun ada. Hari ini Samsul debat bunga pun ada. Pakai bunga hari ni. Apa hal kan? Tak apalah kan. Special. Kita sambung bab 12, iblis dan seksaannya. Ya. Allah SWT berfirman, jika mereka berpaling, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang kafir. Surah Ali Imran ayat 32. Yakni Allah tidak mengampuni atau menerima taubat mereka seperti tidak diterima taubatnya iblis kerana kekufuran dan kesombongan mereka. Namun Allah menerima taubat Nabi Adam AS kerana dia mengakui dosanya dan menyesalinya, juga dia mencela dirinya. Meskipun bukan dosa yang hakiki, kerana Rasul itu maksum dari maksiat selamanya. Oleh kerana itu dia dan Hawa berkata, kami telah menganiayai diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihani kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Kan? Kita tahu kelalaian dan kecuaian Nabi Adam dengan Hawa, makan buah khuldi kat syurga. Kan? Dah posan jangan. Itu juga yang nak dibuat. Macam tu jugalah kita atas dunia ni kan. Macam-macam larang jangan buat juga. Kan? Macam tu lah. Tengah dengan ceramah mengunyah. Contoh ya. Ngunyah sambal di tengah-tengah ceramah. Wah kacau tu ni. Ya, itu salah. Tak apa. Menjelang tengah hari ni dia takut dia terlelap tu, dia kunyah tu. Macam tu kan. Kan? Jadi Adam menyesal, segera bertaubat dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Jadi itu sebab kita ni dilarang bersifat sombong, berlagak. Sebab sombong ni sifat iblis. Ya? Iblis dia sombong, suruh minta ampun, suruh sujud kat Nabi Adam, dia tak nak.
Tak mau dia. Kejap lagi kita akan dengar macam mana sebenarnya iblis pernah setelah dia dijanjikan neraka oleh Allah, dia pernah nak minta dengan Nabi Musa, suruh hunding dengan Allah, suruh ampunkan dosa dia nak bertaubat, iblis ni. Adapun iblis tidak mengakui dosanya, tidak menyesalinya, tidak mencela dirinya dan tidak segera bertaubat. Ada tak manusia macam tu? Dia tak mengaku diri dia. Dia kata tak apa pula, aku okey je, aku tak ada masalah. Kan? Dia tak menyesal, aku tak menyesal. Wah, ya ada. Tapi sebagai manusia, kita sepatutnya ada perasaan sesal. Kan? Dan tidak segera bertaubat, malah putus asa dari rahmat Allah dan sombong. Barang siapa seperti iblis, Allah tidak akan menerima taubatnya. Apakah seperti iblis? Sombong. Sifat sombong, ujub, riak, takbur, semua ada pada iblis. Dan siapa seperti Adam, Allah akan menerima taubatnya, iaitu menyesali dan berazam tak nak buat lagi. Itu. Dosa dari syahwat masih boleh diampunkan, tapi dosa dari kesombongan tidak akan diampunkan. Maksiat Adam adalah dari syahwat, sedangkan maksiat iblis datang dari kesombongannya. Tu sombong ni tak boleh diajar ke tak? Kan? Dia rasa dia yang betul, cakap semua tahu, suruhnya pahala tak ada, okey-okey ya. Tak mengaku. Jadi orang yang sombong. Dalam pondok mualim ni kalau datang, kereta aku paling cantik sekali. Dia cakap dengan orang. Contohlah. Sombong. Sombong belagak. Tengok penceramah pun ni Azia, contoh. Dia kata Samsul Bak lah tu. Kan? Dia ceritakan bahawa iblis datang kepada Nabi Musa AS. Ni cerita dia tu. Kan? Dia datang kepada Nabi Musa AS. Dia berkata kepadanya, Allah telah memeliharamu dengan risalahnya dan berbicara padamu. Musa menjawab, ya. Lalu apa yang kamu inginkan wahai iblis? Iblis berkata, ya Musa, katakan kepada Tuhanmu bahawa aku hendak bertaubat. Lalu Musa mendapat wahyu, wahai Musa, ku terima taubatnya jika dia sujud pada Adam di kuburnya. Musa menceritakan hal itu kepada iblis dan dia marah dengan sombong. Dan maka iblis berkata, sedangkan di syurga pun aku tidak mau sujud kepadanya, ini kan pula setelah dia mati. Tetap sombong. Kan? Diceritakan bahawa amat pedih seksa bagi iblis di neraka. Maka dikatakan kepadanya, bagaimana seksa Allah padamu? Iblis menjawab, amat pedih. Lalu dikatakan kepadanya, Adam berada di syurga, sujudlah padanya dan minta ampun supaya Allah mengampunimu. Iblis tetap menolak. Maka diberatkan lagi seksaannya sebanyak 70 kali ganda. Tersebut dalam khabar, sesungguhnya Allah mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100,000 tahun sekali. Demikian pula Adam dikeluarkan. Lalu Allah merintahkan iblis sujud pada Adam, namun iblis menolak. Maka dikembalikan lagi ke neraka dengan dilipat gandakan lagi kadar azab untuk dia tu. Saudaraku, jika engkau ingin selamat dari iblis, mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita iblis ni ngacau kita ya. Iblis hantar siapa kacau kita? Dia hantar setan. Syaitan yang dihantar. Syaitan ni adalah merupakan sifat yang dihantarnya kepada kita. Ya. Maka ketika datang hari kiamat, maka diletakkan kursi dari neraka, iblis duduk di atasnya. Lalu syaitan dan orang-orang kafir mengelilinginya. Suaranya bagai suara himar. Himar ni apa? Keldai. Kalau tak faham, donkey. Kerana tak faham lah keldai. Ustaz sebut donkey, berpuasan. Macam tu. Suara himar. Suara himar sedap tak? Sama lah macam orang. Ada yang buat bunyi kan? Macam tu lah bunyi kan? Kan? Macam tu lah. Dia berkata, wahai ahli neraka, sudahkah kau terima janji Allah ini? Mereka berkata, sesungguhnya Allah telah menunaikan janjinya. Allah berkata, ini adalah hari putus asa dari rahmat. Allah memerintahkan malaikat memukul mereka dan pengikutnya hingga mereka berhiruk-hiruk di dalamnya sampai sehingga 40 tahun dan tidak dikeluarkan untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Diceritakan pula pada hari kiamat, iblis diperintahkan duduk di atas kursi dari api. Duduk di kursi dari api. Di lehernya berkalung laknat dan Allah memerintahkan Zabaniyah untuk menyeretkannya dari kursi dan dibuang ke neraka.
Kan? Kemudian kan? Namun mereka tidak mampu. Zamaniyah cuba tarik, tak boleh. Kan? Lalu Allah merintahkan Jibril dan 80 malaikat itu juga tak boleh. Jibril dan 80 lagi malaikat tolong, tak boleh juga tarik. Punya borek. Kan? Kemudian diperintahkan pula Israfil dan Israel. Dan Israfil dan Israel ini masing-masing bawa lagi 80 lagi malaikat. Namun mereka juga tidak boleh. Kemudian Allah berkata kepada mereka, kalaupun berkumpul malaikat yang telah kujadikan berlipat kali ganda, mereka tidak akan mampu memindahkan dan kalung laknat pada lehernya ke dalam neraka. Sebab kalung laknat tu, itu yang tak boleh angkat tu. Jangan sampai kono laknat Allah. Sudah, kita minta jauhkan, na'udzubillah. Sombong tak habis-habis. Kan? Tu sebab pengajaran daripada cerita tanggang tu betul tu, sombong. Omak pun tak ngaku. Omak bawa pisang salai. Si baik dia tak bawa itik salai. Dia bawa pisang salai, kan? Tanggang sombong, betul tak? Ya Allah, hati kapal disepak mak tu jatuh. Ya Allah, tu drama Melayu lah, hikayat. Tapi pengajaran itu lah sombong. Nak beritahu itulah realiti dunia kita hari ini. Kadang-kadang manusia boleh tahan nikmat susah, tapi dia tak tahan dengan nikmat senang. Kan? Senang sikit, licin duit datang pondok maklim. Semua dia boleh, daripada kiri sampai ke kanan. Nampak orang beli itik, dia pun beli itik lah. Orang beli sambal, dia beli sambal lah, kan? Contoh lah. Balik Bandung sambil ngunyah itik. Habis duit aku. Contoh lah. Masa dia tak bawa duit, dia sudah sabar. Kan bila ada duit, apa lagi nak boleh ni, apa lagi nak boleh ni, kan? Contoh lah. Tak apa lah, okay lah tu. Tu itik salai tu, teman-teman tu memang air tangan nomak saya tu. Sadap kan? Dah rasa tadi kan? Sampai ke siku sadap kan? Tu yang jual belakang tu, yang seorang yang lelaki berembosang tu, dua-dua adik saya tu. Kan sama tu. Okey. Dirawikan bahawa nama iblis di langit dunia ialah Abid. Di langit kedua Zahid. Di langit ketiga Arif. Di langit keempat Wali. Di langit kelima At-Taqi. Di langit keenam Al-Khazin. Dan di langit ketujuh Azazil. Dan di Lauhul Mahfuz Iblis. Maknanya nama dia tu dulu baik, level dia tu asalnya baik. Kemudian sampai dia tak nak sujud tu, daripada dia dah jadi ketua kepada malaikat namanya Azazil. Pada ketika itu dia sombong, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, tak nak tunduk kepada Nabi Adam. Maka dengan itulah Allah janjikan dia ada neraka abadan abada selama-lamanya. Setelah dia digelar sebagai iblis. Dia lupa akibat urusannya, maka Allah SWT memerintahkannya sujud pada Adam. Dia berkata, tu dia jawab apa? Apakah dia lebih mulia daripada aku? Bukankah aku lebih mulia darinya? Kau jadikan aku dari api, kau jadikan dia dari tanah. Allah berkata, aku boleh berbuat sekehendakku. Dia mengira dirinya mulia. Dia berpaling dari Adam dan dengan bongkak. Dia mana malaikat telah sujud pada Adam. Ketika mereka bangun dan melihat iblis tidak sujud, maka mereka sujud kali kedua untuk bersyukur kerana mereka masih sujud. Namun iblis tetap berpaling dari mereka tanpa menyesal. Lalu Allah menjadikan rupanya seperti bab satu. Mukanya seperti babi lah, kepalanya seperti unta, dadanya seperti punggung unta besar, mukanya bagaikan kera, kedua matanya sobek sepanjang mukanya, hidungnya agak panjang lebar, bibirnya bagai bibir sur, taringnya terkeluar bagai babi, janggutnya berbulu 7 panjang sekali. Allah sentiasa melaknatinya sampai hari kiamat kerana dia kafir dari malaikat yang paling agung menjadi sedemikian rupa. Sesungguhnya ini adalah merupakan peringatan. Sebuk makhluk lah tu dah ada buat. Babi juga yang terbabit, nampak? Tak, tapi nak beritahu tu lah buruknya kan. Dan nak beritahu, itulah yang digambarkan oleh pengarah-pengarah filem bila buat cerita tu. Dia buat muka buruk-buruk kan. Itu dah tu. Gambung ni lah ni.
Inilah perangai dia. Kejap lagi saya akan huraikan. Jangan lupa catat. Kejap lagi saya ada tambahan untuk ni. Ya. Jadi kerana dia kafir, dari malaikat paling agung menjadi sedemikian rupa. Dulu dia malaikat ketua pada malaikat kapitan, captain Azazil namanya. Tapi dia sombong. Ya, ada orang macam tu. Dulu elok dengan kita. Naik kereta sesama pergi pondok muallim. Makan sesama. Tiba-tiba bila anak semua dah jadi pegawai besar, dapat duit banyak bulan-bulan, dia tak nak naik dengan kita lah. Dia naik kereta seseorang je. Kan? Dah mula dah. Dia nak naik kereta seseorang. Dia tak nak makan dengan kita. Tak mainlah makan tips lain. I makan hotdog. Dia kan. Anjing panas makan ni. Macam tu lah kan. Dia dah mula dah. Dia kadang-kadang macam tu. Kan? Dah jadi ketua, dah ada lebih sikit, dia rasa sombong. Kan? Tersebut dalam Asar, ketika Allah SWT menjadikan Iblis demikian rupa, maka Jibril dan Mikail menangis. Allah SWT berkata kepadanya, mengapa kamu menangis? Keduanya berkata, ya Tuhan kami tidak berkuasa di atas kekuasaanmu. Allah SWT berkata, ya, demikian pula kalian tidak berkuasa atas kekuasaanku. Kenapa malaikat Jibril dengan Mikail ini menangis? Sebab dia takut dia pun akan dapat nasib yang serupa dengan Iblis ni, Azazil yang dah jadi Iblis ni. Nabi pernah tanya soalan tu, kenapa pula engkau risau kau masuk neraka? Bukankah engkau ni taat, engkau ni patuh pada Allah? Alangkan Azazil tu ketua malaikat pun Allah boleh sumbatkan dia dalam neraka. Ini kau pula kami ni malaikat yang biasa-biasa. Bayangkan. Dia risau. Kita cerita neraka, senyum lagi. Relax. Tu ada terfikir tu. Ada letak titik salah yang belakang tu. Orang cerita neraka ni, dia cerita titik salah ada letak belakang. Aduh, hari ni bawa banyak, jangan risau. Ya, habiskan belilah. Dan dirawikan Iblis berkata, Tuhanku keluarkan aku kerana Adam. Aku tidak kuasa atasnya kecuali dengan penguasaanmu. Allah berkata, engkau kukuasakan atasnya, yakni atas anak cucunya. Kerana para Nabi selamat dari Iblis. Iblis berkata, berilah aku kuasa lagi. Iblis kata, bagi aku kuasa. Allah dah izinkan Iblis ni nak kacau anak-anak Adam. Kau nak kacau anak-anak Adam, pergilah. Tapi bagilah aku kuasa. Kan? Allah berkata, setiap yang beranak, kau pun beranak. Okey lah tu. Nabi Adam beranak pinak, kau pun beranak pinak. Iblis mohon lagi, berilah aku lagi. Allah berkata, jeratlah mereka dengan tipu daya, temanilah mereka dengan harta dan anak. Allah bagi dia kuasa, tipu daya, selalu terpedaya. Kenapa? Lalah hujung kita ayat dia. Kenapalah aku buat macam tu? Tipu daya. Kenapalah aku lempang dia tadi? Tipu daya. Kalau tak, kenapa kita tanya? Kalau kita sedar yang kita buat, maknanya kita ni tak kena tipu, kita yakin dengan tindakan kita tak akan cakap tak sepatutnya aku marah dia macam tu tadi. Sebab dia telah membisikkan syaitan tu supaya bisik kat kepala kita macam tu. Kan? Kemudian dia minta lagi, tambahilah aku. Allah berkata, aku terima taubat mereka selagi mereka masih hidup. Adam berkata lagi, tambahilah aku ampuni mereka dan tidak mengira segala dosa dilakukan. Adam berkata, baiklah aku merasa senang sekarang. Dia kata, maknanya Nabi Adam pun minta, bagilah aku lagi. Kemudian tak cukup dengan itu, Iblis bersuara, Tuhanku, kau jadikan utusan kepada manusia, kau beri dia kitab, maka siapakah utusanku? Apakah kitabku? Iblis tanya. Allah berkata, utusanmu tukang tenung dan kitabmu perangai buruk. Tukang tenung, tukang tilik. Program-program itu kau kahwin minggu depan. Kan ada satu mesin timbang kat pasar raya tu, sama tu. Mesin timbang tu dia keluar kertas tu, oh anda bernasib baik, anda bakal mendapat jodoh dalam beberapa hari lagi. Manalah kau tahu? Dengan timbang borek boleh tahu? Kan? Anda seorang yang baik, anda akan mendapat berita gembira mungkin dalam pekerjaan anda dalam tempoh 2 minggu lagi. Percaya tu? Berdosa tak? Berdosa, percaya. Itulah dia, utusanmu tukang tenung dan kitabmu panggil buruk. Panggil buruk itulah kitab syaitan, kitab iblis. Hadismu bosok, hadismu bohong. Bohong tu hadis pada iblis. Quranmu syair, nyanyi-nyanyian yang melekakan. Tukang azanmu seruling, alat muzik yang melekakan. Masjidmu pasar, pasar tu masjid iblis.
Kan? Rumahmu adalah tandas. Jangan mengaji dalam toilet. Tak ada tempat lain kau nak menghafal. Kan? Makananmu sesuatu yang tidak disertakan dengan namaku. Tak baca bismillah sambil makan dalam kuliah tadi. Mengunyah sambal sampai licin. Bismillah pun tak baca. Selesainya masuk. Kan? Minumanmu adalah yang memabukkan. Minuman yang memabukkan adalah minuman iblis, dan perangkapmu adalah perempuan. Jadi apakah bezanya iblis dan syaitan? Ni tambahan. Apa nak ambil? Sekali sebelum membaca satu surah, kita akan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan direjam. Dalam kebanyakan pandangan menyatakan minasyaitonirrajim itu adalah sifat syaitan, sifatnya adalah makhluk yang amat kita takut, iaitu apa? Jin. Dalam satu perkongsian, kalau kita rasa dia adalah makhluk, maka dia kurang tepat. Syaitan ni sebenarnya adalah sebenarnya adalah sifat yang diberikan. Sebelum tu tengok, apakah jin? Jin ini, ciri-ciri jin adalah makhluk yang diciptakan daripada api. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-15. Itu adalah ayat yang menyatakan jin dicipta daripada api. Kemudian, dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu daripada angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Surah Al-Hijr ayat yang ke-27. Tu pun mengesahkan bahawa jin dicipta daripada api. Itu pertama. Kedua, jin adalah makhluk yang diciptakan daripada lidah api yang menjulang-julang. Oleh itu ia tersembunyi disebabkan asap kehitaman dari api tersebut, kerana asap hitam mengaburi apa yang terdapat di belakangnya. Ketiga, jin adalah makhluk yang diciptakan daripada lidah api menjulang-julang, manakala manusia adalah makhluk yang diciptakan daripada tanah. Kedua-dua unsur api dan tanah ini merupakan dua makhluk yang dibertanggungjawabkan ke atas mereka dan tinggal atas muka bumi. Jin, manusia, dua-dua. Cuma tinggal lagi apa? Tinggal lagi jin mempunyai alam kehidupan mereka tersendiri dan bergerak bersama kita di atas muka bumi. Mereka melihat kita, sedangkan kita tidak dapat melihat mereka. Hanya orang-orang tertentu je dapat peluang melihat. Termasuklah budak kecil yang baru lahir, yang belum hijab lagi mata itu, tu yang dah melalak sampai ke pagi sebab dia ternampak yang polik-polik kat mata dia. Okey. Firman Allah SWT, sungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-A'raf ayat yang ke-27. Ya. Memang cari dalam buku tu tak jumpa. Jangan risau, ni tambahan. Khabar dah tadi, dia dah panik. Apa tak ada dalam ni? Khabar dah tadi tak ada. Kan? Yang kelima, jin dipertanggungjawabkan seperti kita, sama. Kan? Diperintahkan untuk beriman, beribadah kepada Allah. Antara mereka ada yang memeluk Islam, ada yang diberi hidayah, dan manakala ada juga di antara mereka menyeleweng dan kafir. Jin ni ada yang Islam, ada yang kafir. Jangan tanya saya, ada tak pejabat agama kat situ? Saya sah tanya. Kan? Itu wallahu alam kan. Tapi kehidupan mereka ada kehidupan mereka sendiri. Itu yang kadang-kadang ada istilah orang-orang kita tu. Sebenarnya hantu tu tak ada, yang ada jin. Bila dia menyerupai, kalau jin kafir tu yang buruk-buruk tu banyak kalau keluar tu, terbayang tu, teringat momok. Tak ada momok dia, jin. Kan? Ada orang kita ramai panggil orang bunian. Kan? Tu pun jin tu sebenarnya. Tapi kita yang pandai-pandai bagi kategori. Kan? Lam sui, tobang kepala tu. Apa lagi? Penanggal, tertanggal kepala. Apa lagi? Pontianak kan. Dari Pontian datang. Contoh. Entahlah, saya tak tahu dah. Kan? Itu Ustaz Azman tu cakap. Atau sahabat saya Ustaz Azman, hantu mana ada dalam dunia ni? Yang ada jin. Yang ada orang Melayu yang tak ada kerja berlakon jadi hantu tu, berlakon kan.
Bagi yang Muslim, tempat mereka adalah di syurga. Maknanya jin yang Muslim tempatnya di syurga, manakala jin yang kafir tempat mereka adalah di neraka. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa jin terbagi pada dua, iaitu jin yang beriman dan jin yang kafir. Tu pasal jin. Tentang iblis. Iblis pula adalah makhluk pertama yang tidak beriman dan ingkar dengan perintah Allah dan tergolong dalam golongan jin. Kan? Ia bukanlah golongan malaikat seperti dakwaan setengah pihak. Firman Allah SWT, kecuali iblis, ia berasal dari jin lalu ia menderhaka kepada perintah Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Ia adalah makhluk diciptakan sebelum Nabi Adam AS, yang diperintahkan untuk tunduk sujud kepadanya sebelum diperintahkan kepada malaikat lain. Apabila ia ingkar, lalu Allah keluarkannya dari syurga dan melemparkannya ke bumi bersama dengan Nabi Adam. Ketiga, ia adalah makhluk Allah yang paling tua umurnya, tapi akan mati sebelum hari kiamat. Iblis ni paling tua umurnya, akan mati sebelum hari kiamat, kemudian akan dibangkitkan seperti manusia dan jin dan yang lain. Yang keempat, ia adalah bapa jin, manakala Nabi Adam ialah bapa manusia. Iblis adalah bapa kepada jin, manakala Nabi Adam adalah bapa kepada manusia. Yang ketiga tentang syaitan. Syaitan adalah sifat umum dan bukannya nama khas. Ia adalah berasal daripada istilah syaitana, yakni bermaksud menjauhi. Syaitana tu menjauhi. Oleh itu syaitan adalah sesuatu yang jauh dari iman, jauh dari kebaikan, jauh dari rahmat Allah, tapi ia hampir dengan azab Allah, kejahatan dan kekufuran. Kedua, syaitan adalah sifat tercela diberikan kepada semua yang kafir, sama ada dari kalangan jin atau manusia. Kemudian setiap yang kafir adalah syaitan, kerana kafir terbahagi pada dua, itu kafir di kalangan jin dan kafir di kalangan manusia. Setiap yang kafir dalam kalangan jin adalah syaitan, begitu juga setiap yang kafir dalam kalangan manusia juga adalah syaitan. Macam tu. Ini bermakna syaitan adalah sifat umum bagi tiga kategori berikut. Pertama, iblis. Ia tergolong dalam kalangan jin yang merupakan makhluk pertama yang kafir, sifatnya adalah syaitan. Iblis sifatnya syaitan. Kedua, jin yang kafir. Setiap yang kafir dalam kalangan jin adalah syaitan, kerana ia adalah sifat diberikan kepada semua yang kafir. Manakala ketiga, manusia yang kafir. Setiap kafir dalam kalangan manusia juga ada kalanya disebut sebagai syaitan. Sama ada mereka Yahudi, Nasrani, Majusi atau etis, tidak beragama, berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita tengok dalil bahawa setiap yang kafir adalah kalangan jin manusia adalah syaitan berdasarkan firman Allah. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap Nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Setengahnya membisikkan kepada yang lain kata-kata dusta yang indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Surah Al-An'am ayat yang ke-112. Kan ada manusia yang jahat, yang kafir itu dia menghasut pada benda-benda yang tak baik. Itu juga adalah digambarkan sebagai syaitan. Kesimpulannya, iblis berasal dari kalangan jin, yang merupakan ketua setiap yang kafir, sama ada jin atau manusia. Syaitan pula adalah sifat diberikan kepada setiap yang kafir, sama ada manusia atau jin. Manakala jin tidak semua di antara mereka kafir, dan setiap yang beriman di antara mereka adalah sama dengan manusia yang soleh dan beriman. Macam tu nak bagi faham. Tiga kategori. Sekarang tanya setan-setan lah, dia kata. Kan, jin-jin lah. Jadi mana kita tahu kan? Itu lain, itu tajuk lain. Nanti kita masuk tajuk Dajjal pula. Tapi itu dia. Jadi mana basic, jadi kita tahulah kategori dia. Tu sebabnya dia sombong. Tu sebabnya kita tengok Azazil dia sombong sebab dia rasa dia mulia. Dia bayangkan dia diciptakan dulu. Kemudian dia ketua kepada malaikat. Kan? Dia diciptakan daripada api. Dia rasa dia hebat. Tiba-tiba Adam diciptakan daripada tanah. Kan? Dia suruh pula yang api sujud pada tanah. Mana jadi, dia kata. Dia rasa macam tu. Dia rasa dia hebat. Macam kita lah, dah biasa angkat berat 50 kilo. Kan? Dalam pertandingan tu dia suruh angkat penyapu. Mana mau dia? Contoh lah kan. Apa kelas kata, cuba bagi berat-berat sikit, dia kata kan. Dia kata kan, aku ni dah biasa berat-berat, kata contoh lah, belagak macam tu. Sebab kita tengok baru-baru ni pun ada kan insiden-insiden kan, insiden-insiden. Yakinlah ada manusia ni yang pelik-pelik. Kadang-kadang kita sampai nak cakap setan betul dia ni. Betul tak? Kenapa kita cakap macam tu? Sebab jahat betul. Mana ada seorang bapa boleh merogol anak sendiri yang umurnya baru 3-4 bulan? Tu sifat apa tu? Setan kita sebut. Betul tak? Bunuh anak, masuk dalam washing machine,
Sifat apa tu? Binatang pun tak buat macam tu. Tu yang tuan guru kata tadi. Lelaki dengan lelaki boleh nak bercinta. Macam mana tu? Kahwin pula tu? Berlaga reket. Macam mana? Tak pening ke apa? Bak kata tuan guru tadi, lembu pun kenal tu jantan betina. Yang kau sibuk cari lelaki dah, lelaki tu berbulu-bulu. Kau pun berbulu lah. Kalaulah babi tu boleh bercakap, aku pun kenal babi betina, dia kata. Betul tak kan? Tu belum cerita lagi yang seorang budak tu tergamak dia. Saya hafal 15 juzuk. Buka baju, buka tudung. Weh, kan nak terkeluar tu. Setan betul pula ni. Kan nak terkeluar tu. Percayalah, kalau orang tu betul-betul hafal 15 juzuk, tak buat perangai macam tu. Jangan-jangan dia pun tahu ke tidak juzuk tu apa. Entah 15 huruf je. Tu sebabnya kadang-kadang pelik. Tu sebabnya jangan. Ya, bila siapa yang dekat dengan iblis, dekat dengan syaitan, maka dia jauh pada rahmat Allah. Dia jauh daripada kebaikan, dia jauh daripada keberkatan, tapi dia dekat dengan azab, dekat dengan kekufuran, dekat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Itu sebabnya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 Allah bagi tahu, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Melampaui batas. Manusia ni, nampak? Bukan bayangan jin pun ada kafir, manusia pun ada kafir. Kadang ada manusia di Islam tapi perangai macam kafir. Ada. Saudara-saudara sendiri ditindasnya. Kan? Itu orang sebut setan betul gitu. Sikit-sikit setan, sebab setan tu sifat. Kan syaitanir rajim betul gitu. Kan? Cuma orang kita tak sebut syaitan lah, dia sebut setan. Macam ni lah. Dulu Allah yarham Haji Azmil Mustafa, dia kan berlakon filem Ali Setan. Dia ceramah di Terengganu, naik banner dia, penceramah malam ni Ali Setan. Ramailah yang datang. Dia kata, maaf tak terpaksa letak nama macam tu. Dia kata macam tu. Baru ramai datang. Kata Haji Ismail Mustafa ni, nak buat macam mana? Panggil penceramah, orang tak datang. Panggil setan, ramai datang. Dia kata macam tu. Ayat dia lah, dia bergurau lah masa tu. Tapi itu dia. Kan, wahai hamba, ya? Ambil nombor. Tu. Ambil nombor, muja-muja. Dia bukan memuja apa, bukan, tak pernah lagi lah orang minta nombor jumpa imam. Ustaz, bagilah hadiah sikit. Tapi kadang dia terjemah sendiri. Okey, hari ni kita sambung bab 12. Bab 12, muka surat 48. 1248. Dia ambil macam tu je. Kita tak bagi pun dia dapat nombor. Lepas tu yang seorang lagi terbalikkan. 4812. Dia akan terbalikkan nombor tu. Tengok mana dia pandai tu. Okey, Samsul debat dia slot ke berapa? Dia slot kedua. Terbalikkan nombor tu. La ilaha illallah. Kena pula. Kena dapat duit, belanja pula kita makan. Wah, asam betul. Contohlah. Nampak tak? Betul, memang betul. Saya setuju tu. Dia sampai memuja-muja. Dia pergi ke kubur-kubur tertentu. Kau nak percaya pada keramat. Nah itulah kan. Pum, keluar nombor. Kenapa keluar tu? Sebab Allah nak uji dia. Nak tengok dia percaya ke apa. Ada seorang tu, bini 3 hari nak beranak. Tak mau-mau dia beranak. Allahu Akbar. Apalah kena, jumpalah dukun. Dukun tu cakap, kau langkah paut bini kau 3 kali je. Marah ke ustaz tu. Tak ada kojo, marin masuk kompih kau himpit-himpit kan. Bila ada kombung kau langkah-langkah kan.
Tak ada adab langsung. Jumpa dia dengan Ustaz Samsul Debat. Ustaz tolonglah Ustaznya, Ustaz tolonglah tawarkan air ni. Saya cakap air ni dah tawar. Apa yang nak ditawarkan lagi? Ustaz baca-bacalah sikit. Dia kata, nak baca apa? Ustaz selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi. Kau dah tahu apa nak baca, apa kau suruh aku baca? Bayangkan tu. Dia kata, guna kelapa dibelah. Khasiat tak apa, tapi jangan percaya bukan-bukan. Pecah kelapa tu dulu. Kalau belahnya sikit macam ni, lelaki, jantan, anak tu. Kena anak-anak perempuan topuk pangkal pokok kelapa tu, dia kata. Macam-macam lah orang dulu. Jangan percaya. Faham tak? Bayangkan kalau kita pergi jumpa dukun berbomoh, berjampi ni, pergi je berdosa. Pergi percaya pula syirik. Dia pun tadi cakap, Ustaz tolonglah tawarkan, dah takut dah nak kena langkah paut. Dia tak ya pula, awak pun bacalah selawat 3 kali, baca Fatihah. Ikhtiarlah, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya tak tahu kenapa mesti kena berbisik slow. Allah Bismillah. Allah. Lepas tu siap tiup tu. Capek-capek tutup, takut terkeluar selawat tu tadi. Bagi kat orang rumah, suruh selawat 3 kali baru diminum air ni. Dia minum beranak. Besok beratur panjang depan rumah Samsul Debat. Semua bawa botol. Sekarang percaya kat siapa? Itulah ceritanya. Saya baru tadi berbual dengan puan-puan, kakak-kakak kat tabung haji tu. TH Slim River. Kan, bincang soal rezeki. Ramai orang baru buka akaun, kan, bayar RM2. Tak apalah, kita buka akaun niat nak pergi settle. Betul lah, saya teringat cakap dia. Siapa yang daftar hari ni, insya-Allah boleh pergi dalam 150 tahun lagi. Tiga kali mati hidup tak habis pergi lagi. Macam tu lah contohkan. Tak, itu perancangan manusia. Tapi bila Allah nak izinkan kita pergi, mana kita tahu? Kan? Saya pun tak sangka. Rupa-rupanya tak lama lagi tahun saya nak pergi. Tahun ni dah panggilan. Cuma saya kata thank you very much lah. 210,000 yang package. Itu memang tidur tu, batu pun dia siap packing. Letak tepi bantal, tak payah cari beda. Aircon, macam tu. Okey, tempat ada lah macam-macam. Kan? Itu yang package yang mahal lah. Tapi yang mahal, insya-Allah lah ada kemampuan boleh lah pergi awal. Kan? Tu dia. Kan? Jadi mana tahu 150 tahun lagi Allah sempat kasih kita. Jangan risau. Kadang bila Allah izinkan kita pergi tu, kadang rezeki tiba-tiba anak-anak semua bagi, nah mak, ambil ni duit. Dulu susah kita kumpul duit pun susah. Sekarang datang sini pun nombor alim tiap minggu beli tik salai. Nampak dah licin tik salai tu sambil-sambil dengan ceramah makan tadi tu. Bayangkan kan kemampuan kita. Dia hakikat rezeki ni ada 3. Saya sebut tadi, hakikat rezeki ada 3. Pertama, Allah tentukan punca rezeki kita. Ada orang senang sebab dia kerja, gaji dia tinggi. Ada orang senang sebab perniagaan dia menjadi. Ada orang senang sebab hari-hari member dia belanja makan, dia langsung tak keluar duit. Datang pun nama alim free, naik kereta buat tidur, tak payah bayar. Waktu makan buat lambat keluar wallet, orang lain dah bayar dulu. Kenapa awak bayar? Sudahnya memang hari-hari belanja. Ada orang rezeki dia senang sebab anak-anak dia semua dah berjaya. Ada orang dapat duit tanah, rezeki duit tanah, suami dapat duit tanah. Kan?
Kejap-kejap bercuti, kejap-kejap bercuti. Tadi ada jemaah tadi kata, tak lama lagi nak pergi Turki. Dia siapa tu sebutan dia? Turki. Tahniahlah pergi Turki. Tu yang dia beli sambal banyak tu. Senang nak makan kat sana. Contoh ada orang rezeki tu pertama, punca rezeki Allah tentukan. Hakikat yang kedua, kadarnya berapa banyak pun Allah tentukan. Jadi jangan komplain. Sikit sangat, dia kata. Dengan ini diumumkan belanjawan. Dengan ini diumumkan kepada pesara akan diberikan sebanyak RM250 sebulan bagi menghargai jasa bekas-bekas penjawat awam. Semua tarik muka. 200.5 buat benda. Dia katakan contoh. Jangan sebut je alhamdulillah, mudah-mudahan ada rezeki lain lagi. Macam tu je. Jangan komplain. Allah tentukan 250. Kalau ikutkan 250 tak cukup, ai citra 10,000 tu pun ramai. Sikit sangat. Sikit. Oh ya. Kau mantap darah harimau tak cukup. Mak tak. Tu dia. Kadar pun Allah tentukan. Dan yang ketiga, hakikat rezeki Allah tentukan bila kita dapat. Kenapalah ada orang cakap, ustaz selalu sebut rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya tu? Itulah soalan dia selalu tanya. Sabar, ada orang tu dah kahwin 20 tahun baru dapat anak. Kembal 8. Itu plate. Keluar, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Dalam bilik laboratorium tu. Pengsan 3 kali suami dia. Ada lagi. Lalah tinyau. Dah habis. Habis 8. Ada tak kembal 8? Ada. Kembal 8. Bayangkan. Ada orang tu kahwin lama tak dapat anak. Kan? Lalas dia ambil anak angkat. Ambil anak angkat pun mengandung dia. Allah uji dia. Macam mana kasih sayang dia dengan anak angkat dia tadi, dengan anak yang dia nak dapat. Oh, tu dia. Faham tak? Itulah yang terjadi pada Haifa. Haifa tak boleh melahirkan anak. Kan dipujuk suaminya suruh kahwin satu lagi. Kahwinlah dia dengan Aina. Langsung mengandung. Saya tak tengok. Saya tahulah cerita tu. Kan? Cerita apa tu? Je? Macam tu lah. Kan? Rezeki Allah bagi kat dia kan. Sekali dah bercerai, yang tua pun beranak juga. Nak mengandung. Nampak tak? Kalau Allah nak kata rezeki lah. Umur 65 mengandung. Balik-balik daripada Pondok Mualim mabuk. Ingat mabuk ketik salah. Apa kenanya aja, entahlah lawyer tekak rasa. Kata. Lama hajah ni tak datang, mana perginya dia mabuk. Siapa kata apa puncanya? Sepunca minum susu kambing Samsul Debat lah datang balik bulannya. Contoh. Mana kita tahu rezeki, betul tak? Ada tak yang perempuan 65 tahun beranak? Ada. Di luar negara tu umur 70 tahun beranak. Di Amerika Syarikat. Masalahnya dia keluar tu dia terlupa baby dia letak mana. Sebab dia dah tua. Mana saya letak budak tu tadi, dia kata. Bayangkan. Tapi orang sini yang datang kuliah ni ingatan okey lagi. Ni saya kata kat Amerika ni. Itulah dia. Jadi apa-apa pun pengajaran daripada kuliah kita hari ni, jauhilah sifat syaitan ni. Buang tamak, buang dengki, buang sombong, buang perasaan nak jatuh menjatuhkan, buang perasaan nak menganiaya, menzalimi orang lain, buang. Nak selamat hidup dunia akhirat sebagai penutup, 5 sifat kena ada. Pertama, sabar.
Nak belajar erti sabar, tanya Hajah Sabariah. Mana Hajah Sabariah? Mana Hajah Sabariah? Ada tak? Hajah Sabrina ada? Tak ada. Haji Sabri ada? Haji sabar kau kan? Belajar sabar banyak-banyak. Pertama. Kedua, syukur. Tanya Haji Syukri. Tak datang juga Haji Syukri. Cepat betul tak datang. Syukur. Ketiga, tawakal ala Allah. Berserahlah pada Allah banyak-banyak. Yang keempat, redha. Ayalah, ikhlas. Yang keempat, redha. Kelima, ikhlas. Jadi makna kata kena ada semua ni. Ada ni insya-Allah selamat hidup kita dunia akhirat. Jangan tergopoh-gopoh, sabar, tenang. Itu saya kena marah pasal itik salah. Dia marah sambil jegil mata ni. Hari tu saya datang tak ada. Ini apa ni bila saya tak ada pula jual. Ni hari ni kenapa tak ada? Marah saya. Mana saya tahu? Mak saya lepas raya tu tumbang sebab masak banyak, tak sihat dia. Yang ni ada sihat, ambil. Ya. InsyaAllah mana yang ada. Kalau tak ada besok bagi nama untuk order ya. Ya. Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah macam mana pun ingat buang sifat sombong tu. Yang paling utama sifat iblis adalah sombong. Sombong tu boleh berkembang jadi ujub, boleh berkembang jadi riak, boleh berkembang jadi takbur. Jadi itu yang kita risaukan, dia akan menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja. Insya-Allah kita akan sambung bab 13 nanti, amanat Allah Subhanahu wa taala, pada tajuk yang berikutnya pada kuliah seterusnya. Pada yang baru datang, untuk makluman saya setiap bulan datang kemari. Jadi orang Pondok Mualim dia kadang dia pun ada sombong sikit lah cakap dengan orang luar. Kita orang tak heran masa serban tiap-tiap bulan kita jumpa. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Semoga baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.